fawaid. Al-fawaid al-ilmiyah, al-fawaid al-tarbawiyah kita gaburkan sekali. Yang pertama, tengok balik ayat. Ayat kita, qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin. Allah perintahkan kepada kita supaya ikhlas beragama. Ikhlaskan tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi ayat ini mengandungi dua ikatan, dua qaid. Yang pertama, perintah supaya beribadat kepada Allah semata-mata. Yang kedua, kaunu tilkal ibadah khalisatan. Ibadat itu mesti ikhlas daripada sebarang syawaibis syirkil jali, daripada syirik-syirik yang zahir, sembah berhala, sembah batu, sembah tu, dan juga wa syawaibis syirkil khafi, daripada bahayanya virus-virus syirik yang tersembunyi. Maknanya syirik yang tersembunyi iaitulah riak, sum'ah, nak tunjuk ke orang, takabur. Ini yang kita ulang sentiasa. Mudah-mudahan kita sempat, kalaulah ada dalam sekelumit dalam diri kita, kita sempat tarik handbrake kata orang. Jangan ditamadi, jangan terikut-ikut dengan mainan nafsu. Jangan. Jadi ayat ini walaupun Allah Ta'ala tuju kepada Nabi SAW, tapi dia sebagai pembawa kepada umat, penyampai kepada umat. Yang kata ayat ke Nabi ni, lah ayat untuk Nabi, tapi dia sampai kepada kita. Maka oleh kerana Nabi sebagai pendakwah, penyeru, tentulah dia orang yang pertama. Orang yang pertama, sebab itu dia panggil dia kata wa umirtu li an akuna awwalal muslimin. Sebab ayat ni tuju ke Nabi, awwalal muslimin. Maka bagi orang yang mengaku ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menjadi kewajipan kepada kita kena ikut zahir dan batin. Nabi kita ikhlas, Nabi kita ibadat kepada Allah Azza wa Jalla semata-mata, kita juga kena ikut. Kalau tidak, saya ikut Nabi, tapi hak Nabi suruh buat kita tinggal. Yang lain-lain tu, yang tuk sana tuk sini suruh buat, baru kita semangat. Kita kata di mana tanda-tanda ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Dan dalam ayat ini juga, ayat yang pertama, ayat sebelah ini juga, Allah Subhanahu wa taala minta, setelah Nabi diberitahu kepada Nabi, aku diperintahkan, kemudian Nabi juga diperintahkan supaya mengisytiharkan dalam ayat 14. Qulillaha a'bud mukhlishan lahu dini. Maknanya Nabi diminta supaya isytihar. Kan? Maka kata di para ulama, kita sebagai seorang Muslim mesti menzahirkan diri kita sebagai seorang Muslim. Mesti menzahirkan diri kita sebagai seorang Muslim. Yang pertamanya, Nabi SAW sudah pasti dia sebagai pendakwah, dia zahirkan diri dia. Walaupun dia diancam, diganyang, dipukul oleh Quraisy, Nabi tak peduli. Maka kita juga, para jemaah sekalian, jadi Nabi dia isytihar, ada dua faedah situ. Yang pertama, al-hasu ala tiba'ihi. Nabi menggalakkan kita supaya ikut dia. Dan yang kedua, bayanu istihqaqillah, menyatakan yang berhak, yang betul-betul mustahak, patut kita sembah Allah semata-mata, bukan yang lain. Sebab itulah dalam hadis yang sahih, Nabi SAW sebut dalam hadis ni dalam 40 pun ada, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa dia buat satu amalan yang bukan daripada ajaran kami, maka amalan itu ditolak. Tak kira lah sekarang ni orang dakwa tu dakwa ni, kita kata
Kalau dakwa penemuan-penemuan sains teknologi zaman kita ini, kita terima. Tapi kalau dakwa dalam agama, bahawa ini pahala sekian, ini kita kata buat mari dalil daripada Quran atau daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi kata man amila amalan laisa alaihi amruna. Siapa dia buat mari bukan kami ajar, reject. Sekarang ini orang declare macam-macam, tak apa, walaupun tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis. Tapi perkara ini saya sudah mimpi jumpa Nabi. Nabi pun dia ada sahkan, sudah di-endorsekan benda ni boleh buat. Kita kata siapa nak mengesahkan mimpi, mana ada. Tak. Baiklah para pelajar sekalian, pentingnya kita sebagai seorang Muslim zahirkan diri sebagai Muslim. Kecuali kita duduk di negara komunis, kalau zahir sebagai Islam dibunuh. Itu buat dibenarkan kita sembunyi. Ini kita duduk di negeri yang tak ada pun orang nak sembelih orang Islam. Kenapa kita nak tunduk, nak sembunyikan kita sebagai seorang Islam? Nyatakan identiti kita. Baik, kita pindah kepada faedah yang kedua. Faedah yang kedua, Allah Ta'ala sebut, Qul inni akhafu in asaitu rabbi azaba yaumin azim. Ayat ini Allah Ta'ala perintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya nyatakan, aku takut kalau aku derhaka kena tipu azab. Maksud dianya nak melarang orang lain daripada melakukan maksiat. Dia sebagai Nabi yang kena Allah sudah pasti dia takut, dia tak akan buat maksiat. Nabi lah orang yang paling warak. Maka kita yang tidak Nabi ni, lebih-lebih lagi lah kena tinggalkan maksiat, kena tinggalkan benda mungkar, benda yang tidak baik. Jadi ayat ini Nabi isytihar diri dia supaya kita umat dia ikut. Sebagaimana terdapat hadis, Nabi SAW beritahu dia istighfar. Kan? Aku istighfar, ada riwayat kata 70 kali. Ada riwayat kata 100 kali sehari. Rabbighfirli wa tub alayya. Kalau Nabi yang tak bersalah, Nabi yang tak ada dosa, yang maksum, beristighfar, bertaubat 100 kali, kita yang penuh dengan dosa ni berapa ratus kali? Ingat. Itu istighfar, taubat secara umum. Tapi dalam perkara ibadat khusus, kita tak boleh buat macam tu. Contohlah kita kata Nabi SAW istighfar lepas solat 3 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kita apa kata? Dia Nabi tak berdosa, aku ni berdosa. Aku nak 30 kali. Alah. Sebab di sini ada format khas, format zikir lepas solat. Habis kita zikir lepas solat, awak nak istighfar, Rabbighfirli wa tub alayya. Ya Allah, ampunkan dosaku, maaflah kesalahanku, taubat, terimalah taubatku. 100 kali, 200 kali dipersilakan. Maknanya ayat ini mengajar kepada kita tentang Nabi SAW. Baik. Allahu Akbar. Nabi kata, aku takut pada azab. Dalam ayat ini juga Allah sebut yaum azim. Hari aku diperintahkan, ulama usul kata zahirul amri lil wujub. Ini zahirnya bila diperintahkan atau dilarang, maka itu arahan itu wajib. Jadi wajib bagi kita meninggalkan segala bentuk maksiat, wajib bagi kita meninggalkan segala benda mungkar, wajib bagi kita meninggalkan dosa-dosa dan segala perkara yang tidak baik. Wajib, bukan kata sunat. Jangan kata sunat je lah. Wajib benda tu. Jangan main mudah-mudah, tak apa, dosa kecil. Ni yang tak tahannya main dosa kecil. Sebab itulah kita di antara, bila kita salah bagi dosa kecil, dosa besar ni lah orang berani buat maksiat. Bila kata-kata dosa ni pakcik, isap rokok ni berdosa, dia celik mata. Ada ulama kata khilaf. Tengok, dia duk main lagu tu, dia tak seperti tu. Sebab dia berani duk main. Syaitan ni bijak lah, dia masuk lorong-lorong ni.
Sebab tu di awal tadi anak kata, kalau kita nak beribadat, ibadatlah cari yang sahih, yang tidak dipertikaikan, yang tidak dibantah, supaya kita selamat. Ni habis masa duduk ibadat, tiba-tiba ibadat kita mardud. Na'udzubillah. Yang ketiga, qulillaha a'bud mukhlishan lahu dini. Allah Ta'ala perintahkan Nabi supaya sallallahu alaihi wasallam supaya isytihar. Nyatakan Allah Ta'ala jualah yang aku sembah dengan mengikhlaskan amalan agamaku kepadanya. Jadi kita tak situlah. Dan fihi, ayat ini yang bagi lil insan an yu'lina bil haqq. Ayat ini menyatakan menjadi kewajipan kepada kita mengisytiharkan diri. Nyatakan ini pendirian saya. Pendirian saya yang pertama tauhid. Yang kedua ikhlaskan ibadat. Yang ketiga ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ibadat kita. Istihar. Walaupun kadang-kadang bila kita istihar dia menyalahi pendapat orang lain, kita kata tak apalah. Itu pendapat orang, tapi yang aku naknya apa dia? Nak ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok dalam ayat ini, waktu Nabi kita isytihar, Allah sebut dini. Tengok ayat yang sebelah tadi, mukhlishan lahuddin. Din itu makna agama. Yang ini kata dini, agama aku, pegangan aku. Sebab bila kita nak isytihar, kita kena maklum inilah pegangan saya, inilah sikap saya, inilah pendirian saya. Dia panggil ya bil idhafah, dini. Allahu Akbar. Pernah Nabi SAW bersabda kepada sahabat-sahabat dia, Nabi kata apa? Ma min ahadin yudkhiluhu amaluhu al-jannah. Tidak ada seorang pun boleh masuk syurga dengan semata-mata amalan. Kita bergantung dengan sebab kita buat amalan, kita confirm masuk syurga. Tak boleh. Faqila, orang bertanya, wala anta ya Rasulullah, Tuhan sendiri tak boleh masuk syurga dengan sebab amalan? Qal wala ana, iya, walaupun aku seorang tak boleh. Illa an yataghammadani ya Rabbi bi rahmatin, kecuali dengan limpahan rahmat Allah Tuhanku, barulah kita boleh masuk syurga. Hadis ini sahih rawahu Muslim. Maknanya para jemaah sekalian, kita jangan declare mudah-mudah bahawa aku ni ahli syurga, aku ni ibadat banyak menyebabkan aku masuk syurga. Kita kata tidak berhak untuk kita menyatakan demikian. Sebab apa? Sebab syurga itu hak Allah. Kita boleh masuk syurga dengan sebab kita taat, kita ikut perintah, kita tauhid, kita tidak syirik, kita ikhlas, kita tidak riak, layak, maka dengan rahmat Allah Ta'ala dibawa dalam syurga. Itu maksud hadis. Alhamdulillah. Baik, yang keempat, alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim, dan orang-orang yang rugi diri mereka dan juga keluarga mereka. Katanya para ulama tafsir, anna ahla syirki yaumal qiyamati la yajtami'un. Puak-puak syirik dia tak kumpul dengan anak-anak dia dalam akhirat. Hak ni duduk tingkat 10 dalam neraka, yang ni duduk tingkat 5, yang ni tingkat bawah sekali, yang paling dahsyat kan. Dia tak kumpul. Berbeza dengan orang beriman. Orang beriman pada hari kiamat esok dikumpulkan dalam satu tempat. Allahu Akbar. Sebagaimana kita seronok, kita gembira boleh berkumpul dengan anak-anak kita, dan kita gembira boleh berkumpul dengan keluarga kita, pada hari kiamat esok Allah Ta'ala kumpulkan balik dalam syurga sekiranya semuanya layak masuk syurga. Allahumma jum'ana. Ya Allah, sebagaimana Engkau kumpulkan kami dengan keluarga kami, sahabat-sahabat yang kami sayangi dalam dunia ini, kumpulkan balik kami dalam syurga-Mu ya Rabbal Alamin. Tapi ahli syirik, mereka tidak ada hak lagi untuk berkumpul di sana. Masing-masing duduk azab. Berpisah tu pun azab dah tu. Berpisah dengan keluarga itu siap dikira azab. Maka Allah Ta'ala sebut mereka tidak berkumpul, mereka duduk dalam keadaan yang begitu dahsyat, begitu dahsyat. Na'udzubillah. Baiklah, sebagai penutup ayat ini,
Ayat yang ke-16, zalika yukhawwifullahu bihi ibadahu, segala perkara, segala maklumat yang telah disampaikan itu Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan, aku nak menakutkan hamba-hamba. Yang bagi lil insan, sepatutnya kita manusia yang setiap detik dan saat ini berjalan untuk bertemu dengan Allah Azza wa Jalla, sentiasalah duduk dalam keadaan cemas, takut, gerun, bimbang dengan azab Allah Azza wa Jalla. Yang kita kadang-kadang kita bimbang yang sangat-sangat bila kita mikir ke di saat kematian. Itu yang paling kita bimbang. Saat nazak. Adakah pada waktu itu kita boleh mengucap la ilaha illallah? Kita mati dengan husnul khatimah ataupun kelu lidah daripada menyebut nama Allah. Siapa bimbang, siapa rasa cemas, siapa takut, waktu hidup ni sentiasalah, waktu sihat ni sentiasalah sebut nama Allah. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Inilah di bibir mulut kita. Sebagaimana kata di para ulama, menyebut nama Allah rahmat, sebut hal orang azab, bala. Ni kita suka sebut nama orang. Orang tu, orang ni, orang tu, orang ni. Tapi nama Allah Ta'ala terlupa nak sebut. Kan? Maka ayat ini Allah SWT menakutkan hamba-hamba dia dengan dalil-dalil yang sudah jelas nyata. Marilah kita rasa takut, letakkan ketakutan kepada Allah Azza wa Jalla. Sentiasa berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Allahumma inni a'udzubika minal hauri ba'dal kaur. Dalam risalah istiqamah yang kita dah bagi pada tuan-tuan tu, ada doa-doa ni. Ambillah doa, berdoalah sentiasa. Ini tajuk kita istiqamah. Dalam istiqamah, dalam risalah istiqamah, tuan-tuan ada doa tadi, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Dan Allahumma inni a'udzubika minal hauri ba'dal kaur. Ya Allah, aku minta supaya tetap atas agamamu, hidup dengan mati. Dan aku minta berlindunganmu daripada berpaling tadah. Waktu muda-muda sihat ni, ibadat, bila dah tua sakit, tak mau ibadat. Na'udzubillah. Marilah kita sentiasa berdoa, semoga kita selamat di dunia dan selamat di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Tamatlah perbincangan kita untuk sidi ini. InsyaAllah kita sambung lagi ayat 17 dalam sidi yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.